Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kita akan membincangkan loji reaktor nuklear. Adakah loji reaktor ini sesuai dibina di Malaysia? Mari kita lihat. Antara aspek yang perlu dipertimbangkan dalam membina loji reaktor nuklear ini adalah kos dari segi pembinaan, operasi dan penyelenggaraan, lokasi loji kuasa, kesan kepada ekosistem dan jejak karbon, isu keselamatan dan kesihatan, dan isu pengurusan sisa. Berapakah kos yang diperlukan dan mampukah Malaysia menanggungnya? Kata Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Peter Jean Fahkui, kos pembangunan loji jana kuasa nuklear yang berkapasiti 1000 megawatt adalah antara 2.5 bilion US dollar dan 4 bilion US dollar, di mana 1 US dollar bersamaan RM3.30. Selain itu, beliau berkata jumlah itu tidak termasuk kos yang lain seperti kos menjalankan kajian dan membangunkan prasarana insaniah yang meliputi pembangunan sumber manusia serta memantapkan peraturan sedia ada bagi menyokongkan pembangunan loji. Bagaimanapun, kos operasi termasuk kos bahan api nuklear adalah lebih rendah berbanding kos operasi bagi loji-loji jana kuasa tenaga lain seperti minyak, gas asli dan arang batu, katanya ketika menjawab soalan Lim Guan Eng di AP Bagan pada persidangan Dewan Rakyat. Untuk aspek lokasi loji kuasa pula, loji ini mestilah berhampiran dengan sumber air serta kawasan yang mempunyai permintaan tenaga elektrik yang tinggi. Air digunakan untuk menyejukkan reaktor yang dipanaskan untuk menghasilkan wap bagi menjalankan turbin untuk menjana elektrik. Loji ini mestilah berhampiran dengan sumber air untuk tujuan penyejukan. Terengganu ataupun Kedah ialah tempat yang paling sesuai untuk membina reaktor ini kerana bebas dari jaluran risiko gempa bumi. Sebelum ini, terdapat cadangan di Pahang. Lokasi sisa radioaktif akan diputuskan bersama rakan penyalur teknologi. Kita pergi ke aspek yang seterusnya, iaitu kesan kepada ekosistem dan jejak karbon. Apakah kesan penggunaan loji reaktor nuklear kepada ekosistem? Untuk pengetahuan anda, jejak karbon adalah jumlah pelepasan karbon atau gas yang dihasilkan dari pelbagai jenis aktiviti manusia dalam jangka masa tertentu. Kajian mutagenik mendapati ejen seperti bahan kimia, cahaya lampau ungu atau elemen radioaktif boleh mencetuskan atau meningkatkan kekerapan mutasi dalam organisma. Sisa radioaktif boleh mengeluarkan elemen yang mencemarkan bentuk hidupan di sekelilingnya. Proses ini sebaliknya boleh menghasilkan mutasi dalam organisma, mengubah komposisi gen asal dalam kehidupan. Gambar tersebut menunjukkan uranium, unsur yang digunakan dalam penjanaan tenaga elektrik. Isu keselamatan dan kesihatan merupakan antara aspek yang penting dalam penggunaan loji reaktor nuklear. Apakah isu keselamatan dan kesihatan dalam menggunakan tenaga nuklear? Antara perkara yang membimbangkan adalah cara menyimpan sisa nuklear. Pelepusan batang uranium mendedahkan risiko tertentu. Batang ini disimpan dalam bekas berisi air di dalam bangunan reaktor atau di bangunan bersebelahan. Dan selepas beberapa tahun, batang ini akan ditempatkan dalam bekas konkrit dengan lapisan keluli di luar bangunan dan menunggu untuk dihantar ke tempat simpanan kekal yang masih belum wujud. Dan sementara menunggu, radiasi batang uranium akan memancar keluar dari kawasan itu dan akan mencemari pertempatan berdekatan dan negara jiran. Ini boleh menyebabkan kanser, kecacatan sewaktu lahir, leukemia, tumor otak, kerosakan alam dan seterusnya, meningkatkan kadar kematian. Dan aspek yang terakhir adalah isu pengurusan sisa. Apakah isu pengurusan sisa dan bagaimanakah cara mengendalikan tenaga nuklear? Berikut merupakan langkah keselamatan pengendalian bahan nuklear. Yang pertama, memakai sut pakaian labur bertutup yang menghalang penembusan sinaran mengayon. Yang kedua,
memakai lencana filem yang dapat mengesan keamatan dos sinaran radioaktif di persekitaran pengendali. Yang ketiga, memakai kasut bertutup. Yang keempat, memakai cermin mata pelindung untuk sebarang kerja. Dan yang kelima, tidak memakai semula pakaian yang sudah tercemar dengan sisa nuklear seperti percikan atau tumpahan bahan nuklear. Untuk pengurusan sisa pula, sisa nuklear menghasilkan sisa radioaktif. Sisa nuklear ini mestilah diuruskan dengan betul untuk mengelakkan kesan yang tidak diingini kepada manusia dan alam sekitar. Pengelasan sisa nuklear ini mempunyai 3 kelas, iaitu sisa bahan paras rendah, sisa bahan paras sederhana dan sisa bahan paras tinggi. Untuk sisa bahan paras rendah, ia perlu disimpan di dalam bekas khas dan ditanam dalam tanah. Sisa bahan paras sederhana pula perlu disimpan dalam blok konkrit dan juga ditanam dalam tanah. Sisa bahan paras tinggi pula perlu disimpan di dalam bekas plumbum dan ditanam sedalam 500 hingga 600 meter dalam tanah. Penggunaan loji reaktor nuklear ini telah mengakibatkan banyak kemalangan melibatkan nyawa berlaku. Antaranya ialah kemalangan nuklear Fukushima yang berlaku di Jepun. Berikut merupakan kronologi kemalangan nuklear Fukushima. Tsunami yang terhasil akibat gempa bumi ini telah menyebabkan berlakunya peleburan nuklear, letupan hidrogen dan pelepasan bahan radioaktif di loji Janakuasa Nuklear Fukushima Daiichi di Jepun. Kejadian tersebut itu menyebabkan fasiliti pempaipan dan bekalan kuasa luaran musnah. Untuk mengurangkan tekanan dalaman dan letupan hidroponik oleh reaktor-reaktor di loji Janakuasa itu, bahan-bahan radioaktif di loji terpaksa dilepaskan dan mengakibatkan kawasan sekitar loji dalam radius 20 hingga 30 km tercemar. Penduduk yang tinggal berhampiran dengan loji Janakuasa diarahkan berpindah keluar untuk keselamatan diri demi mengelakkan penyakit. Disebabkan tragedi ini, Jepun mempunyai sedikit masalah berkenaan dengan air bawah tanah yang tercemar. Mereka percaya mereka telah berjaya mengeluarkan kebanyakan elemen radioaktif, tetapi tritium masih kekal dan ia akan terus wujud dalam tempoh beberapa tahun. Baiklah, sampai di sini sahaja video berkenaan loji reaktor nuklear ini. Semoga maklumat yang disampaikan dapat membantu. Sekian, terima kasih.